Allah hidayah untuk hadir dalam majlis ilmu pada petang ini. Syukur Allah Alhamdulillah. Kita Alhamdulillah. masih menjadi pilihan Allah dan Ustazah dipilih Allah untuk hari ini. Allah. Alhamdulillah. Allah. Kuliah asal kita ini di bawah saluran Google Meet adalah diurus takbir oleh pengurusi Gemah Nur Iman, Penerus Niati binti Mansur dan Barisa AJK Gemah Nur Iman. Majlis kita ini akan dipimpin oleh Al-Fadilah Ustazah Noliah binti Haji Kasmuri dengan pengajian berkitab kita Nasihat Buat Hati. Alhamdulillah. Bagi memberkati majlis, mohon Ustazah pimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, juga kepada kedua bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وآله والتابعين والتابعين والأولياء والمرسلين والشهداء والصالحين ورجال المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين إنك السميع الدعاء. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah. Silakan Kak Nurini. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadilah Ustazah dengan segala takzimnya. Dipersilakan Ustazah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wassalam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah ala kulli ni'mah bi ni'mati tatimu salihah. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba. Apa khabar akak semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan kebaikan, terutamanya pengurusi Gemah Nur Iman dan juga ahli jawatan kuasanya dan moderator pada petang ni lah Kak Nurini Mukhtar. Saya ingat Kak Amnira, tiba-tiba Kak Nurini Mukhtar. Alhamdulillah. Salam perkenalan Kak Nurini. Selalu sebab Kak Amnira aja. Untuk petang ni bersama Kak Nurini Mukhtar ini, alhamdulillah, terima kasih menjadi pemudah cara dan terima kasih memberitahu, mendoakan perjalanan. Seriously, tiba-tiba tak jam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak jam. Saya memerlukan kalau saya nak balik rumah sebenarnya sikit sebelum saya mulakan ni 45 minit ataupun 50 minit lah baru sampai. Tapi hari ni tak sampai 40 minit lah. Ini adalah satu kebaikan yang besar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Terima kasih sahabat-sahabat di FB saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan yang dibaca 3 round suratul kahfi awal dan akhir ini memberikan perlindungan yang besar sebelum kita menghabiskan hari ini. Alhamdulillah. Mari kita mulakan. Kalau tak silap saya, kita berakhir pada nasihat yang ketiga. Hari ini nasihat yang keempat. Betulkan saya kalau saya silap? Betul? Nasihat yang keempat? Betul. Baik. Hari ini kita akan menyambung nasihat yang keempat ini. Sebelum kita memulakannya, seperti biasa, sedikit kita berniat kepada Allah untuk memperelokkan perjalanan pengajian kita ini insya-Allah dan sedikit amalan yang kita berterusan beramal insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wa nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'ah wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a lil huda wa dalalata lil khair ibtigha wajhillah wa mardatih wa qurbih wa syawabih. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit amalan sebelum pengajian, bacaan amalan sebelum pengajian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا
na'udzu bika min syarri ma sana'na abu'u laka bi ni'matika 'alaina wa abu'u bi dzunubina faghfir lana ya Allah faghfir lana ya Rahman faghfir lana ya Rahim fa innahu la yaghfiru dzunuba illa Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'adal muqarrab indaka yaumal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'adal muqarrab indaka yaumal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'adal muqarrab indaka yaumal qiyamah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Nasihat yang keempat ini adalah berfikiran jauh adalah sikap seorang da'i. Da'i ini adalah satu wadah ataupun satu jalan di mana seorang da'i itu akan menyampaikan kebaikan dan mengajak kepada kebaikan dan membawa meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tajuk nasihat yang keempat ini bagi buku Nasihat Buat Hati ini bersama seluruh keluarga besar Gema Nur Iman ini, di mana-mana sahaja, seluruh Malaysia dan di luar Malaysia juga ada ni. Sebab saya kenal ada seorang Kak Roha, Kak Ajar Rohaida kat Brunei. Boleh jadi ada yang luar daripada tu lagi. Mudah-mudahan semuanya ini akan diberi keberkatan dan diberikan pilihan Allah, terutamanya ada di Malaysia lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dah nasihat yang keempat dah. Ini nasihat yang kelima ke? Kita buat revision sikit lah kalau nasihat yang kelima. Ceritanya adalah kita mengimbas kembali, terima kasih Kak Roha mengingatkan, tetapi kita nak bagi tahu bahawa kita ini adalah sebagai salah satu daripada, saya pun rasa macam dah bagi juga, tapi tak mengapalah. Kita buat sedikit revision bahawa dalam kehidupan kita, seperti mana sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam, Allahumma salli ala Muhammad, minta maaf. Bukan kullu bani Adam khata'un, minta maaf. Ada satu hadis Nabi berkaitan tentang tanggungjawab kita kepada sesiapa yang ada di bawah kita, dan seluruh tanggungjawab ini adalah satu tanggungjawab untuk mengajak kepada kebaikan, dan mengajak kebaikan itu adalah ketaatan kepada Allah dan juga keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan sunnah Nabi, meninggalkan juga perkara-perkara yang haram di dunia ini dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memilih kita untuk menjadi salah satu daripada golongan ataupun di antara golongan yang telah dipilih oleh Allah untuk sentiasa berdakwah ke jalan kebaikan. Dan antara jalan kebaikan dakwah itu, kita sambung pada nasihat yang kelima. Sebab kalau orang kata nasihat yang keempat dah ada, kita sambung nasihat yang kelima lah InsyaAllah. Saya pun fikir macam nasihat yang keempat tu macam dah selesai. Nasihat yang kelima ini, nak jadi pendakwah, nak jadi orang baik, nak jadi orang yang dikasihi oleh Allah, nak jadi yang disayangi oleh Nabi SAW, maka sesungguhnya jangan menyusahkan orang lain lah. Jadi pendakwah, jadi orang yang nak membawa kepada kebaikan itu, kita jangan menyusahkan orang lain. Kita kalau boleh sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh lah, kita memudahkan orang lain dalam apa juga dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan kita ini, kita diajarkan untuk tidak membiasakan diri bergantung kepada manusia. Ini cerita benar. Tetapi inilah kelemahan kita yang Allah beri peluang untuk akhirnya berfikir dan meminta kepada Allah. Ya Allah, aku memang perlu ada suami, aku perlu ada mak bapak, aku perlu ada kawan, aku perlu ada sahabat, aku perlu ada jamaah sebegini untuk aku melakukan kebaikan. Ini antara perkara yang mungkin kita selalu fikir. Rupa-rupanya apa kata kita ubah sedikit, kita punya yang kita fikirkan itu, ya Allah, dengan adanya suami, dengan adanya isteri, dengan adanya anak-anak, dengan adanya jamaah, dengan adanya sahabat, kita semua bersama-sama untuk saling bantu-membantu menegakkan syariat Allah ini, dan juga sama-sama menegur antara sama lain, sama-sama mengingati satu sama lain. Untuk apa? Kerana
kalaulah di antara kita ini yang setiap hari diberi izin oleh Allah. Untuk apa? Melakukan kebaikan. Apa kebaikannya? Belajar. Belajar ni, menuntut ilmu ni paling besar kebaikan. Selain daripada kita rukuk dan sujud kepada Allah. Ini jalan-jalan ke syurga Allah. Tetapi bila kita dah belajar, kadang-kadang kita nak buat kebaikan pun kadang-kadang kita fikir dulu. Sedangkan hari-hari kita menerima peringatan. Peringatan daripada para asatizah, para alim ulama. Di mana jika manusia ini bergantung harap kepada manusia, maka dia akan lelah. Lelah tahu lelah? Lelah tu bukan semput tu. Lelah ni maksudnya letih. Lelah tu letih. Bila dia letih, dia akan berhenti melakukan kebaikan dan dia akan cuba menyukarkan orang lain. Wal na'udzubillah min dzalik. Ini kerana bimbang kita akan keterlaluan dan menyusahkan orang lain kalau kita berharap kepada manusia. Maka kalau kita nak melakukan kebaikan, kalau contoh hari inilah Allahumma salli ala Muhammad, saya cakap ni sebagai secara umum lah. Saya akan ada rezeki dengan Gema Nur Iman ni kalau ada ustaz terlupa atau dia ada kerja lain. Betul? Bukan apa. Nak ceritanya bahawa rezeki Allah bagi tu hanya dengan kerana mungkin kelupaan dan mungkin kerana kita sebenarnya macam kalau ikutkan kita terlupa tu, kadang-kadang kita tak tersengaja menyebabkan tiba-tiba pengurusi kena cari penceramah lain lah. Tapi yang dibuat ini adalah perkara kebaikan walaupun dia sedikit menyukarkan. Tetapi bertahanlah apabila tidak ada orang lain yang boleh memberikan mungkin kelas pada waktu-waktu yang ini waktu kritikal saya sebenarnya. Jarang-jarang dapat sampai rumah waktu begini saja ni. Jarang-jarang saya. So saya 6 lebih baru sampai rumah. Sebab tenang-tenang tak ada apa-apa nak dikejar kan. Bawa kereta pelan-pelan gitu. Tapi hari ini Allah nampak macam kau tak susah ke Nolia nak berkejar. Taklah berkejar, saya naik kereta je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah berkehendak tu adalah perkara hakikat. Yang saya nak cerita ni, kalaulah saya ini tadi, sebab ni dah kali kedua kot kata silap saya dalam minggu ni ke dalam minggu lepas. Pengurusi ni dia tanya dengan saya, Ustazah free tak? Memang saya sebelum ni saya tak free. Yang ni saya cakap ini kalau boleh jangan tak free lah. Dia cakap gitu. Saya belum cakap apa-apa dia cakap. Dia cakap kalau boleh jangan tak free lah. So ceritanya kalau tadi tu, kalau saya cakap tak lah contoh saya cakap tak, pasti dia akan susah hati. Aku nak cari siapa pula lah lepas ni kan. Siapa pula nak, walaupun sebenarnya Kak Ajar siapa? Rosniati. Betul. Betul Ustazah, Rosniati, betul betul. Rosniati. Alhamdulillah betul hari ni aku sebut nama dia. Kak Ajar Rosniati ni boleh je dia panggil siapa-siapa. Ye, sebab aku betul hari ni Alhamdulillah betul. Boleh cakap ye Kak Intan Al-Jafri ni, terima kasih lah menyokong saya. Kalau saya cakap tak, mesti dia susah juga nak cari juga walaupun sebenarnya tak berapa susah sangat. Tapi Allah memberikan kebaikan. Saya nak ajak kepada kebaikan. Saya bertawakal dan berkorban, mudah-mudahan Allah sampaikan saya dengan waktu yang saya fikirkan, insya-Allah saya boleh sampai. Dan alhamdulillah jalan hari ini luar biasa. Walaupun adalah sedikit lambat, lengang. Dia sebenarnya kalau kita boleh memudahkan jalan orang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi kemudahan pada kita yang melakukan kebaikan ini kerana Allah. Bukan kerana manusia. Bukan Kak Rosniati mengharap pada saya untuk tu. Tapi harapan dia, tak sama mengharap dengan harapan dia supaya petang ini yang mengganti ustaz yang mungkin ada hal lain ini untuk menyambung nasihat buat hati ini adalah kehendak daripada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Jadi di sini kita ni nak jadi orang yang baik, jangan menyusahkan orang lain. Nak jadi pendakwah, jangan menyusahkan orang lain. Jangan kalau ada orang minta pertolongan, kalau kita boleh buat, kita jangan fikir panjang. Tolong saja jika kita berkemampuan. Kalau kita tak mampu, maka kita jangan cakap banyak dan cakap yang bukan-bukan atau menyangka yang bukan-bukan. Dia tak ada orang lain ke? Dia ni nak minta tolong. Asyik-asyik minta tolong aku. Asyik-asyik minta tolong aku. Asyik-asyik aku aja yang dia minta tolong. Contohnya kan. Dan apabila subhanallah walillahilham, Allah
sedang memberikan kebaikan. Macam tadi tu kah? Ayat kat siapa tadi tu? Allah berkehendak. Bila Allah berkehendak, maka tidak ada satu pun yang boleh menghalang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam untuk kita meneruskan kebaikan itu. Maka apabila pengharapan kita ini ada pada manusia, itu adalah tegahan daripada Allah. Hal ini apatah lagi jikalau kita sering meminta-minta kepadanya. Tetapi kalau kita meminta pertolongan yang baik, dia dibolehkan. Kalaulah kadang-kadang satu permintaan kita kepada manusia itu, dia adalah hanya untuk kepentingan dirinya, dan dia pula hanya orang yang sama dia meminta pertolongan, dan dia tahu, kalau dengan dia ni mesti aku boleh dapat lah. Orang lain mungkin tak dapat lah, tapi aku mesti dapat punya. Contoh macam tu kan. Dan jangan sampai orang yang memberikan pertolongan itu akhirnya dia merasa sukar dan susah hati memberikan pertolongan itu. Wal na'udzubillah min dzalik. Mungkin perkara yang dipinta oleh orang lain yang meminta itu adalah sangat kecil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakasallam. Di mana ketika mana Allahumma salli ala Muhammad, perkara-perkara yang kita di antara manusia ini suka meminta-minta pertolongan ini, kadang-kadang bukan minta pertolongan yang Allahumma salli ala Muhammad bermanfaat. Tapi kalau dia meminta, contohnya adalah berkaitan dengan subhanallah walillahilham, adalah perkara yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah. Dia meminta pertolongan untuk dia melakukan kebaikan, ataupun dia kesusahan tidak cukup makan, ataupun dia tak cukup pakaian ataupun keperluan. Ketika itu kita janganlah menjadi seorang yang menyukarkan lagi mereka yang meminta pertolongan kita. Kalau kita mampu untuk memberikan pertolongan, maka berilah dengan kebaikan. Mungkin perkara yang diminta oleh seseorang lain itu adalah perkara yang kecil, tapi pada kita perkara itu boleh dibantu. Maka janganlah kita memperkecilkan permintaan orang lain. Tapi boleh tak asyik minta tolong saja? Sebenarnya, dari saya nak bercakap dari segi hakikat keimanan. Saya tak cakap dari segi hakikat syariat. Orang yang beriman, yang tahu tentang tahap keimanan kepada Allah dan Rasulullah, dia akan sentiasa menyerahkan apa saja yang datang padanya, dia akan berusaha untuk membantu orang lain menyelesaikannya. Itu tahap keimanan kepada Allah yang sangat tinggi nilainya. Dia takkan berkira dengan siapa pun yang ada di hadapannya. Tetapi kalau ada orang yang datang meminta, memang dia tak pernah berhenti meminta dengan kita, sampaikan satu ketika, saya pernah lah, saya tak sempat untuk menjawab satu mesej ni, tak sempat, bila nak jawab tu, saya ada je kerja. Allah mungkin belum izin lah. Sampaikan kakak tu boleh cakap dengan saya, Ustazah, saya bukan nak cakap dengan Ustazah ni sebab nak minta bantuan. Saya tak terfikir pun begitu. Tapi saya cakap masa tu mungkin saya sibuk, kesilapan saya lah. Lepas tu saya bagi salam balik kat dia. Saya cakap saya minta maaf, saya sangat sibuk dalam minggu ni. Minggu lepas dan minggu ni lah. Contoh macam itulah kan. Maka ketika itulah kita kadang-kadang dengan tidak menjawab apa saja persoalan daripada orang lain, itu juga adalah satu sebenarnya kesusahan pada orang lain. Kadang-kadang orang bagi salam pun kita tak jawab. Kadang-kadang orang tanya khabar pun kita tak jawab. Sebab setiap hari ada seorang sahabat ni, hari-hari dia cuma bagi salam je kat saya. Hari-hari dia mu'alaf. Hari-hari dia bagi salam. Dia tak cakap apa, dia bagi salam je. Assalamualaikum Ustazah. Dia bagilah, mudah-mudahan Ustazah. Dia bagi Allahumma salli ala Muhammad. Stiker tu kan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mudah-mudahan sihat walafiat. Hari-hari without fail. Dan hari-harilah saya pernah berkongsi dengan perkara ini. Kalaulah dia memberi salam dengan stiker pun, jawablah dengan stiker. Saya, orang lain terpulang lah. Kalau dengan saya, kalau dia bagi stiker, kita bagi stiker. Dia bagi tulisan, kita bagi tulisan. Kalau dia bagi voice note, boleh je bagi tulisan, bagi stiker. Saya suka bagi salam guna suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tu ada orang bagi salam kan. So jawablah salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam Kak Latifah Sukarjo dan sahabat-sahabat yang berada di FB yang memberi salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika mana kadang-kadang kita kan cara menyusahkan orang lain ni kadang-kadang bukan dengan perbuatan pun.
Kadang-kadang kita menyusahkan orang lain dengan menyusahkan perasaan. Kadang-kadang dengan pandangan. Pandangan kita kepada orang lain itu menyebabkan orang lain rasa tak senang dengan kita ataupun sukar nak meminta pertolongan. Sesungguhnya di peringkat tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini sebenarnya tidak digalakkan untuk meminta rezeki ini setiap hari kepada orang lain. Contohnya dengan jiran, dengan kawan baik, hari-hari telefon, hari ni aku tak ada rezeki, aku tak ada rezeki. Sepatutnya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dia kena berusaha. Dia berusaha dulu. Dia berusaha dulu. Dan kita layak untuk bertanya, dah berusaha ke belum? Kalau belum berusaha, maka kita bagi jalan dia untuk berusaha. Supaya dia tidak terus meminta-minta sebenarnya. Tapi kalau kita mampu untuk tolong, memang ada satu golongan ya, dekat dunia ni, memang Allah tentukan dia memang untuk meminta saja. Dan orang yang dipinta tu kadang-kadang agaknya kita je. Dia tak minta dengan orang lain. Dia selesa dengan kita. Dia meminta dengan kita tanpa gagal. Dan kita memang tanpa gagal memberi pertolongan. Dan tidak menyusahkan orang itu. Dan dia rasa bahagia bila walaupun dapat sedikit pertolongan daripada kita. Yang kadang-kadang rupa-rupanya orang lain tengok, kau tak penat ke tolong dia? Asyik-asyik tolong dia. Asyik-asyik tolong dia. Yang ini perkara ini boleh menyebabkan orang lain yang penat tengok kita bagi pertolongan. Wah, dia tak bagi pertolongan pun. Kita yang bagi pertolongan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan bagaimanakah seseorang itu boleh mudah untuk memberikan pertolongan kepada orang lain? Rupa-rupanya, ceritanya adalah apabila hati seseorang itu, dia tahu dia nak minta dengan siapa sebelum dia memberi pertolongan itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang saya pun terlewat menjawab daripada beberapa jamaah yang meminta pertolongan. Kadang-kadang sebab handphone tu banyak mesej, kemudian dia ke bawah. Alhamdulillah nanti lepas 3 hari dia bagi salam lagi. Masa itulah saya akan dapat semula notification tu. Allahumma salli ala Muhammad, saya bercakap pasal diri saya ni, Allahumma salli ala Muhammad, Allah bagi izin untuk sekurang-kurangnya menjawab salam dan bertanya khabar dan tanya apa yang perlu saya bantu. Contohlah kan. Dan ketika itulah permintaan itu boleh jadi adalah dipinta oleh mereka yang memerlukan pertolongan. Mereka meminta dan menggerakkan kita untuk memberikan pertolongan. Jangan sebenarnya sebagai nasihat kepada kita orang biasa ni, kalau kita memang betul-betul susah, ataupun sebenarnya kita tak susah pun, kita sederhana saja, jangan biasa meminta membebankan orang lain. Kita kena berusaha dahulu, bimbang lama kelamaan. Akan kalau kita sentiasa meminta-minta ini, kita pula sentiasa dipinta, kita tak kisah. Kita boleh membantu. Tapi agak-agak kalau minta sampai 10 kali, okey tak Kak Amirah? Okey tak Kak? Memang tak okey lah. Tak berapa okey kan? Kita rasa macam, ya Allah, dia ni tak ada kerja lain ke? Kadang-kadang terfikir gitu kan? Walauzubillah min dzalik lah. Tapi itu ujian kita. Ujian ini adalah satu yang kita boleh muhasabah diri. Di mana apabila orang itu meminta dengan terlalu kerap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang baru masuk ni, terima kasih singgah. Dan apabila meminta-minta dalam keadaan apa jua perkara dan terlalu kerap, akhirnya dia terbiasa meminta tanpa dia berusaha. Dan kita pula yang membantu ni tak bagi jalan. Saya kalau ada orang minta bantuan dengan saya masa saya berada dalam jamaah tu, sekarang saya tak sangatlah, biasa-biasa saja. Tapi kadang-kadang ada je yang privately minta tolong. Kita cari jalan, bagi dia jalan untuk supaya dia berusaha. Tapi besok minggu depan kalau dia minta lagi, kita bantulah apa yang kita boleh beri. Kalau tak boleh beri, kita jangan banyak pertikai. Kenapa kau ni asyik minta aku aja? Itulah tadi tu kata Kak Amirah. Minta 10 kali pun pening juga ni. Dia ni tak ada orang lain ke nak minta tolong? Waalaikumsalam yang memberi salam. Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi kita cubalah selepas ini. Nasihat buat hati ini. Sesungguhnya ketika mana, ini adalah nasihat untuk orang yang suka meminta-minta. Saya percaya yang ada di hadapan saya ini bukan begitu. Tetapi bila kita pula adalah orang yang diminta hari-hari, pun boleh pening kepala juga sebenarnya kan. Kadang-kadang terfikir. Saya pernah tak terfikir ada, dia ni tak ada orang lain ke? Pernah. Saya orang biasa. Memang itulah yang kadang-kadang terlintas dalam hati. Dia ni tak ada orang lain ke nak minta tolong? Memang aku je. Sampaikan kakak tu boleh cakap dengan saya macam ni.
Saya sebenarnya bukan nak minta bantuan pada ustazah, saya cuma nak tanya soalan je. Sebab saya tak jawab benda tu turun kan. Kemudian saya cakap, boleh jadi Allah uji saya lah kerana lambat menjawab itu. Akhirnya dia bercakap, saya bukan nak minta bantuan ustazah, saya nak tanya soalan je. Lepas tu saya jawab, dia tanyalah soalan. Alhamdulillah. Sebenarnya perkara itu kadang-kadang syaitan ni melengah-lengahkan kita untuk walaupun menjawab salam, oi, orang ni kalau kita nampak nama dia keluar, oh ni tak lain tak bukan dia ni memang nak minta tolong lah ni. Tak lain tak bukan nak minta tolong. Kita dah cakap macam gitu, maka dia akan menjadi doa lah. Kita cakap lah, dia mungkin nak bertanya khabar. Dia boleh jadi hanya untuk bersahabat dan berbaik dengan kita. Bersangka baiklah. Ini juga nasihat untuk hati saya dan kita semua. Di mana kadang-kadang dia tak berlaku seperti mana yang kita fikirkan. Dia berlawanan daripada apa yang kita fikirkan. Tetapi kita dah bersangka begitu pada orang yang meminta pertolongan dengan kita. Maka nasihat kepada seluruh sahabat-sahabat Gema Nur Iman yang bersama hari ini di FB Live saya ini keseluruhannya, apabila ada mereka yang meminta pertolongan, daripada sekecil-kecil pertolongan sehingga sebesar-besar pertolongan, maka contohilah sifat para sahabat Nabi SAW. Perhatikan akhlak sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Bismillah. Di mana pernah Nabi SAW berpesan kepada para sahabat supaya jangan suka meminta-minta sebelum Nabi memberi nasihat yang lain. Nabi pesan dulu pada sahabat, jangan suka minta-minta. InsyaAllah Allah SWT akan memberi jalan. Sebab itu meminta tu kena dengan siapa? Kepada siapa? Allah. Allah Azza wa Jalla. Kepada Allah. Jangan minta daripada kita kecil lah, daripada kecil lah sampai kita dewasa ni. Kita selalu minta dengan hamba dahulu. Manusia lah, kita kan hidup dengan manusia kan. Saya belajar masa Allahumma salli ala Muhammad. Saya belajar di Mesir dulu. Kita nak minta tolong mak kita jauh. Keluarga pun jauh. Nak minta tolong kawan-kawan pun sederhana semuanya. Maksudnya kalau nak minta pertolongan pun mereka pun sama-sama taklah susah. Tapi taklah mewah. Orang Malaysia ni sederhana je. Berbanding dengan orang Brunei dan juga orang Singapura. Allah SWT Muhammad. Tetapi kalau dia orang negeri Selangor dengan orang negeri Johor macam saya, Alhamdulillah, kami punya rezeki mungkin lain sedikit lah. Berbanding dengan negeri lain. Selangor dengan Johor, dengan wilayah persekutuan. Tapi sebenarnya negeri Kedah ke, negeri Terengganu ke, Kelantan apa semua, mereka masing-masing pun akan ada rezeki tertentu ketika belajar. Dan apabila kami ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berkumpul dengan para pelajar semua ni, pelajar-pelajar yang bermacam latar belakang, ada je yang satu hari tu kadang-kadang dia tak boleh nak makan macam mana kita makan. Jadi kita jangan tunggu dia minta kita. Kami diajarkan supaya menyediakan, berkongsi rezeki dahulu sebelum orang meminta dengan kita. Kita kena, bukanlah boleh membaca air muka mereka ataupun kesusahan mereka. Inilah yang Nabi SAW ajarkan kepada para sahabat. Sebab itu para sahabat jarang meminta-minta, tetapi berusaha. Tetapi para sahabat yang lain memahami sahabat yang berkurangan itu. Ini sifat sahabat Nabi yang diajarkan oleh Rasulullah. Bila Nabi bercakap yang meminta-minta ini adalah orang yang sederhana, tetapi sahabat Nabi juga ramai yang kaya raya. Dan mereka diberikan gerakan hati dan hati yang sangat bersih. Sentiasa tidak perlu menunggu untuk sahabat yang susah ini meminta. Kita bila tengok orang susah, jangan sampai mereka meminta. Kita dah sedia dulu. Ibu-ibu makan tak dekat restoran? Ibu-ibu makan tak dekat mungkin kedai-kedai mamak ke kedai mana? Mesti ada akan, ataupun tempat tepi pantai ke apa, mesti ada orang, bukanlah susah. Boleh jadi orang tu tidak semampu kita untuk duduk di situ makan dengan senang dan tenang. Dan dia datang, bawa tisu, kadang-kadang buah-buah, bawa apa, datang. Tuan-tuan, kita dah nampak dah, dia berniaga, dia bukan meminta.
Tapi dalam kadar yang kalau dia berulang sampai 3 kali tu rasa, dia ni asyik pusing kat sini ni kalau tak bagi ni, contoh kalau kita tak bagi ni dia akan datang terus ni. Kita fikir macam gitu. Bu, percayalah, yang menggerakkan kaki mereka-mereka yang bersungguh-sungguh bukan meminta secara terus seperti mana yang Nabi nasihatkan. Jangan minta-minta, jangan suka meminta-minta itu. Tapi yang datang ni mereka yang mungkin yang matanya buta ada kawan. Kadang-kadang kita cakap macam ni. Alah, tu bukan buta betul pun. Tadi nampak dia jalan macam okey je. Itu ada sindiket lah, itu ada apalah. Jangan cakap macam tu. Jangan cakap buruk pada orang yang meminta. Kita tak tahu ujian kita. Kita tak tahu ujian kita. Kita tak tahu ujian kita bagaimana nanti Allah akan berikan bila kita pula yang diberi ujian untuk meminta. Dan pada waktu itu orang tak ada nak tolong. Dan ketika itu rupa-rupanya Allah membuka jalan untuk meminta kepada Allah. Hakikatnya permulaan permintaan, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Ya Allah, aku hari ini nak makan sate. Contoh. Saya kena carilah kalau ni nak kena cari sate kan. Tapi saya cakap dalam hati saya, ya Allah, aku hari ni nak makan sate. Itu permintaan tau. Tapi kalau saya cakap, Kak Amnira, saya nak makan sate. Macam mana Kak Amnira nak bagi saya? Dia duduk kat Perak. Perak lah. Duduk kat Perak. Tapi kalau saya minta dekat Kak Latifah Soekarjo tu dekat sikit. Dia duduk Johor. Contoh macam itu kan. Kalau saya tiba-tiba minta dengan Kak Roha duduk Brunei. Macam mana dia nak bagi sate tu kan? Boleh sekarang Ustazah, kita order je, dia boleh hantar kat rumah Ustazah. Tapi itu juga akan sebenarnya menyusahkan orang yang sekarang sebenarnya semua ni ujung jari kan. Tapi Ustazah cakap je, sebelum Ustazah habis cakap ni patutnya dah ada orang order lah untuk Ustazah, GrabFood. Yelah, contoh. Itu kalau Ustazah. Tapi kalau bukan Ustazah, tiba-tiba kita melihat ada orang susah, jangan sampai dia meminta pada kita. Kita dah bersedia. Ketawa Betul. Allah SWT. Kak Roha, bila nak order? Saja saya Kak Roha dekat sini kan. Kita kan, Allah SWT Muhammad, sebelum orang meminta, kita berusahalah untuk memudahkan orang lain dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adakah satu kisah seorang sahabat yang masyhur berkenaan sikap jangan meminta-minta ini? Pada satu ketika, seorang sahabat menaiki seekor unta dan ketika itu unta itu mula berdiri perlahan-lahan. Tiba-tiba kayu sugi miliknya meluncur jatuh ke atas tanah dan kini unta berkenaan sudah tegap berdiri dan sedia untuk berjalan. Subhanallah. Terdetik di hatinya pada waktu itu bagi meminta pertolongan daripada sahabat yang berada berdekatan. Walhal nak minta tolong apa? Ambilkan kayu sugi yang dah jatuh tu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dan ini kerana untuk turun semula mengambil kayu sugi yang jatuh itu, dia perlu merebahkan badan unta terlebih dahulu. Bagi merebahkan badan unta tersebut, dia akan mengambil masa. Ini kerana unta bergerak begitu perlahan. Bermula dari kaki hadapan, kemudian diturunkan dari belakang. Satu-satunya binatang yang peraturan dia tidak secepat peraturan binatang yang lain. Unta. Dia ada step dia. Sudah tentu meminta orang lain mengambil kayu sugi berkenaan lebih mudah dan cepat berbanding turun sendiri bagi mengambilnya. Belum sempat sahabat ini membuka mulut meminta pertolongan, sahabat berkenaan teringat pada pesanan baginda, jangan meminta-minta. Lalu dia merebahkan untanya dan turun sendiri dari belakang unta bagi mengambil kayu suginya tanpa meminta pertolongan orang lain. Ini bukan meminta pertolongan untuk membeli kayu sugi. Nak mengambil kayu sugi aja. Tapi kita kan, tolong. Alhamdulillah ada perkataan tolong. Kadang-kadang ada orang minta tolong, dia tak guna perkataan tolong. Ambil kan tu? Kau kat situ kan? Kau jalan di sini kan, kau bawa sekali. Pernah tak buat macam tu? Macam pernah je Ustazah buat. Dulu kecil-kecil, dulu besar, dulu sebelum betul-betul memahami bahawa meminta-minta ini adalah satu perkara yang kata Nabi SAW, mintalah pada Allah.
Dan sahabat ini benar-benar memohon pada Allah untuk memudahkan, untanya turun semula dan dia mengambil sendiri. Subhanallah. Oh, ini kena saya bermuhasabah diri ya petang ni kembali. Buku ini sudah ada daunnya sebenarnya. Dan Allah bagi izin untuk mengulang. Betul-betul mengingatkan kembali. Wahai Nolia, jangan meminta dengan Kak Roha, jangan meminta dengan Kak Amira. Contoh. Jadi kan saya cakap pasal sate dengan Kak Latifah kan. Tak, saya tak minta. Saya bagi contoh. Jangan sampai sate pula hari ni. Tak payah. Saya boleh pergi sendiri insyaAllah dengan izin Allah. InsyaAllah. Allah SWT. Oh, Kak Roha ketawa Masya Allah. Tabarakallah. Yang dengar dekat FB ni, ini contoh saja. Tapi nanti saya akan sedikit gabungan kebaikan itu. Dan begitu sekali sikap seorang sahabat yang bimbang bagi meminta pertolongan dari orang lain walaupun ia tidak sukar untuk dilakukan, minta tolong. Sebab itu kadang-kadang kita pun cakap kan dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, nak minta tolong kena dia ada perkataan yang ajaib tu. Tolong, please. Tolonglah. Tapi rupa-rupanya Nabi mengajarkan jangan meminta-minta dengan manusia. Pintalah dengan Allah Azza wa Jalla. Pesanan Nabi SAW tadi sangat melekat dan ada dalam fikiran sahabat yang tadi untanya sudah bangun dan tegap. Maka dia perlahan-lahan menurunkan badan untanya dan dia mempraktikkan ilmu ketika itu daripada pesanan Nabi SAW. Begitu melekat pesanan Rasulullah SAW dalam diri sehingga sahabat dalam perkara sebegini pun dipraktikkan oleh mereka dan tidak mahu menyusahkan orang lain. Betapa kita semua ini termasuk diri yang bercakap. Masuk diri yang bercakap ini. Hari ni berapa banyak agaknya saya menyusahkan orang lain. Mudah-mudahan tak ada lah. InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya fikir jap. Mudah-mudahan tak ada. Mudah-mudahan tak ada insyaAllah. Mudah-mudahan tak ada insyaAllah. Tapi saya ada minta tolong lah. Ada satu konsultan. Tapi konsultan itu dibayar. Itu bekerja. Itu berbeza. Saya ada kawan yang gikan. Dalam seminggu sekali dia selalu nak pinjam duit saya tak cukup. Tapi sebab Kak Salkiah selamat ni agaknya duitnya sentiasa cukup. Tu yang orang asyik meminta. Tetapi pesanan ini bolehlah diberikan pada sahabat itu. Kak siapa tadi yang berkata begitu? Supaya dia meminta kepada Allah. Bukan meminta pada manusia. Walaupun siapa tadi yang Kak Sulkinah tadi tu, saya minta maaf kalau saya silap disebut. Allahumma salli ala Muhammad. Waalaikumsalam yang memberi salam. Kalaulah meminta itu menyebabkan orang lain susah hati, maka nasihatkanlah dia dengan nasihat yang kelima ini. Baru mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Bagi permulaan setiap perkara, walaupun sekecil-kecil perkara. Contoh, sebab kat sini ada Kak Latifah Sukarjo, ada Kak Roha, ada sahabat-sahabat yang bersama dengan saya. Saya ada satu kelas sebelum waktu subuh Al-Kafi Challenge tu. Kak Salkiah. Al-Kafi Challenge tu, saya selalu cakap pada sahabat saya dalam grup tu, kita tak mampu untuk bangun kecuali Allah yang akan bangunkan. Betul Kak Latifah? Betul Kak Zulida? Baru masuk. Kak Mahani, ada seorang lagi tadi mana? Kak Khadijah Maimunah, Masya Allah. Kak siapa tadi? Kak Roha. Kak Farida Abdul Qadir. Kalian boleh bangun, bukan kalian hebat tau. Bukan kalian boleh bangun sebelum subuh tu sebab kalian bagus dan boleh set alarm tu untuk bangun. Allahumma salli ala Muhammad. Sebenarnya bukan kelas saya je, pukul 3, pukul 4 pagi, pukul 5 tu ada banyak je kelas majlis ilmu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, saya lupa nama. Selalu dulu saya singgah juga. Nak katanya kadang-kadang kita rasa kita bangun awal pagi tu sebab kita bagus, kita hebat. Allah yang mengizinkan. Sebab itu kena mohon sebelum tidur, malam-malam tu, nak join saya punya kelas tu, saya sendiri pun kena struggle minta dengan Allah. Dan kemudian saya minta dengan Allah, kemudian saya akan cakap, sebab saya ada beberapa admin yang akan bantu saya dalam beberapa hari. Saya cuma pesan je, nanti tolong kejutkan saya. Tapi selalunya lah, saya cuma nak cerita je, nak share.
ketika mana mereka kejut tu sebenarnya, kadang-kadang saya pun dah terjaga. Tapi saja je nak manja-manja, nanti dia akan telefon 2-3 kali. Saja sampai kali ketiga baru aku angkat kadang-kadang. Kadang-kadang saya tak dengar, kadang-kadang saya ada dalam bilik air. Kadang saya masuk dah ada 2 kali 2 kali panggilan. Kadang sekali je dia panggil. Kali kedua dia tak panggil, tak kisah. Saya tak okey, dia biarkan. Dia mesti sangka baik macam ni. Ustazah dah bangun lah tu. Mungkin dia tengah sembahyang. Sangkaan itu adalah sangkaan baik yang menyebabkan Allah izin untuk saya bangun dan saya tak perlu minta pertolongan manusia pagi-pagi. Pukul 3 pagi. Jangan lupa kejut aku pukul 5 pagi. Tapi salah tak meminta pertolongan kebaikan ini? Boleh. Tetapi mintalah dengan Allah Azza wa Jalla terlebih dahulu. Minta dengan Allah dulu. Apa saja. Kelas hari ini, boleh jadi saya tak ada directly meminta kepada Allah. Saya minta kelas saya malam nanti. Sebab admin untuk kelas pukul 7.45 belum buat iklan. Ya. Belum buat iklan. Tapi saya sangat menunggu-nunggu kelas 7.45 malam ni. Kelas hadis kursi. Jemputlah singgah. Jemput singgah. Kelas hadis kursi ni satu kelas yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakallahu. Satu cerita ada berkait rapat dengan Al-Quran. Jadi meminta ni, saya pinta pada Allah. Mudah-mudahan malam ni saya ada 2 kelas. Kalau malam ni ada 2 kelas, hari ni saya dapat bonus. Sebab petang ni saya dapat kelas daripada Allah Azza wa Jalla. Walaupun daripada sahabat yang lain yang sebenarnya menjemput saya. Bukan seorang tau tadi yang mesej saya. Tiba-tiba ada seorang kakak tu dia mesej, dia bagi salam, dia telefon, saya tak dengar. Tiba-tiba pengerusi pula telefon. Dengan izin Allah. Pengerusi telefon ni saya segan sikit. Pengerusi yang telefon ni sila segan. Lepas tu dia cerita lain pula kan. Ada cerita kita. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau dapat hari ni 3 kelas, saya sangat-sangat bersyukur. Saya cakap dalam hati lah, saya cakap dengan Allah. Mudah-mudahan admin pukul 7 ni, dia 7.45 ni dia akan buka lah kelas. Itu je. Tapi sampai sekarang ni mungkin dia belum iklan. Belum iklan. Kelas ni memang bukan lambat. Dia memang, itulah cabaran kami berdua. Sebab dia pun ada tanggungjawab. Tapi kelas yang pukul 9, iklan daripada semalam dah. Kelas pukul 9, iklan daripada semalam dah ada. Cuma saya belum iklankan sendiri pada grup-grup yang lain saja. Tapi saya bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan walaupun sebentar petang ni, kata kakak pengusi tadi, dia cakap macam ni, Ustazah, kalau boleh jangan sampai pukul 6. Saya cakap doa. Doa pada Allah. Doa pada Allah. Betul, saya tak sampai pukul 6 tadi. Saya pukul Allah SWT Muhammad 5.40. Amazingly, Alhamdulillah. Allah Maha Baik. Boleh sampai, tak sampai 35 minit, 40 minit boleh sampai rumah. Dan inilah kurniaan daripada Allah. Kereta kan macam ini ya. Saya ke tepi, kereta ke kanan. Saya ke kanan, kereta ke kiri. Waktu saya tengok tempat yang selalu tak bergerak tu hari ni, macam bagi jalan tu. Allah bagi jalan. Subhanallah. Doakan semoga ustazah dapat kelas 7.45 insya-Allah. Bukan 7.45, 7.50 sebenarnya. 7.50. Jadi marilah kita menjejak, mengikut, mewarisi, mewarisi sahabat baginda yang diberikan kisah bahawa meminta pertolongan itu walaupun sukar dalam keadaan untanya untuk turun, dia berusaha untuk menurunkan kembali untanya tanpa dia meminta pertolongan, walaupun ada je sahabat-sahabat yang lain boleh meminta pertolongan. Jadi kita sebelum orang meminta pertolongan, kita niatkan pada hati kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita buka jalan. Siapa nak minta tolong silakan. Silakanlah. Silakan. Kita bersedia, setiap hari bersedia. Siapa hari nak minta tolong aku, orang yang minta tolong pada aku hari ni, dialah yang akan aku cuba bantu dia sebaiknya kerana Allah. Kita convert lah sedikit nasihat daripada Rasulullah SAW ini, supaya kita tidak meminta pertolongan pada orang lain. Kita mengharapkan supaya kita sentiasa bersedia memberikan pertolongan kepada sesama kita kerana Allah Azza wa Jalla.
InsyaAllah. Saya tak pastilah boleh jadi apa yang saya katakan ini bukan mudah Ustazah nak buat benda ni. Saya tak cakap mudah. Tapi kita pintalah kepada Allah. Hari ini kita datang kerja, kita nak mudahkan orang lain. Hari ini kita datang pergi kelas, kita nak mudahkan juga orang lain. Kita singgah kelas, kita juga nak memudahkan orang lain. Kita pergi mana-mana saja, pergi kedai, pergi mana, ada orang yang nak meminta pertolongan, kita tolong. Yang tak ada meminta pertolongan, kita tanya, ada nak tolong kita? Itu perkara yang saya ingin kongsikan hari ini untuk penutup hari ini. Walaupun pesanan Nabi SAW ini ada berkaitan, jangan meminta-minta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kepada manusia. Tetapi pintalah kepada Allah. Selepas itu, bila dah pinta kepada Allah, barulah kita tanya kepada manusia. Bukan tanya pada manusia, baru minta kepada Allah. Ya Kak Amnira, silakan. Ada soalan? Ada Ustazah. Silakan. Ini pengalaman saya lah. Saya pernah didatangi seorang perempuan mu'alaf. Tiba-tiba singgah rumah saya untuk mengaji. Lepas tu saya ajarlah dia ngaji sekali je lah. Pernah sekali. Tapi lepas tu dia mula WhatsApp saya minta tolong. Dia tak ada duit nak beli susu anak dia. Anak dia seorang lah, lelaki. Nak makan tak ada duit, nak beli pampers tak mampu. So saya simpati jugalah. Saya bantulah beli barang. Lepas tu esok-esoknya dia mula minta lagi. Minta tolong. Dia kata akak saya, akak ada tak kawan yang boleh tolong saya nak pinjam duit, elektrik tak ada, air kena potong, nak mandi tak ada apa semua. Lepas tu saya mula rasa macam dia tak kena ni. Lepas tu saya cakap kat dia, saya hanya mampu cakap lah, solat lah dek, solat lah, saya katakan minta tolong pada Allah kan. Sebabnya kita apa-apa pun kita kebergantungan kita pada Allah. Saya boleh tolong apa yang saya mampu saja. Lepas tu disuruh tanya kawan-kawan, saya kata saya malu nak minta orang. Lepas tu nak minta tolong orang. Jadi lepas tu saya dah tak balas WhatsApp dia. Adakah berdosa saya tak bantu dia, Ustazah? Orang rasa bersalah kan ni sekarang ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Sekarang ni dia masih mesej ke tak? Tak mesej dah selepas tu. Berapa lama selepas dia datang ambil barang ni. Berapa lama? Sebulan lebih jugalah kot. Saya tak tahu keadaan dia macam mana, dia pernah WhatsApp saya. Berapa bulan? Sebulan lebih dah lah. Okey, share nombor tu dengan saya, nanti saya tolong dia. InsyaAllah. Kami akan tolong dia. InsyaAllah. Boleh? Boleh Kak Amnira nanti share dengan saya, insyaAllah. Kita tanya dia, sebab dia mu'alaf. Sebab dia mu'alaf. Suami dia pun mu'alaf. Ya, kalau dia mu'alaf tu, bila ceritanya dah dicerita dalam hampir 105 orang mendengar, dan juga hampir 40 orang mendengar dekat FB saya ni, kita kena buat sesuatu lah. Nanti tanya dia, hari ni akak tanya khabar dia, tanya dia apa dia perlu pertolongan, akak beritahu saya. Boleh kan? InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Alhamdulillah. Kak Roha dah cakap berjamaah. Saya dah dapat penyelesaian satu. Ada siapa nak berjamaah? Sila ikut Kak Roha. Allah pilih rezeki Allah untuk dia hari ni, Ustazah. InsyaAllah. Tapi Kak Amnira, saya tak salahkan siapa-siapa pun akan merasa begitu. Bila dia meminta pertolongan dan tanya, itu adalah kebiasaan bagi orang yang susah. Dia akan bertanya dengan kita, boleh tak tolong kawan-kawan yang boleh tolong? Kalau ada orang minta tolong dengan saya macam itu, saya cakap insya-Allah aja. Saya tak akan cakap, okey saya cuba tak. Saya cakap insya-Allah. Sebab saya sendiri kadang-kadang pun bukan semua perkara kita boleh hari-hari memberi pertolongan. Tetapi saya cakap pada Allah SWT, ya Allah ya Tuhanku, kakak ni memang memerlukan pertolongan, saya tahu. Sebab kita akan buat siasatan. Saya kadang-kadang ada buat siasatan jugalah, tengoklah, bertanyalah bagaimana keadaan orang tu yang meminta pertolongan begitu. Dan bila dia memang susah, kadang-kadang saya memang, kalau dengan jamaah, ni ada Kak Nori Jalil ni bersama ni. Kak Nori Jalil ni dulu berjamaah, sama jamaah dengan saya ni. Kalau apa-apa ada orang meminta pertolongan dengan saya cakap, kita gunakanlah, kita luaskan rezeki sahabat-sahabat Muslimah Surau Nurul Falah dekat tempat saya tinggal ni. Supaya berterusan perkara itu menjadi kebaikan. Yang besok di hari akhirat, tiba-tiba kita terkejut. Terkejut. Aku buat bila ni? Walhal dia cuma buat masuk dalam tabung Muslimah Surau Nurul Falah. Saya bagi contoh je lah. Sebab ini yang
minta maaf Kak Nuri saya sebut Muslim Rasulullah Falah ni, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi Kak Nuri Jalil ni, kakak-kakak semua, dia adalah antara admin kami yang sangat konsisten setiap hari without fail. Gema Nur Iman punya iklan ni tak pernah tak ada dalam grup kami. Iklan daripada pagi sampai ke petang sampai ke malam punya iklan kelas. Allahu Akbar. Inilah dia Kak Nuri ni. Jadi saya cakap dengan dia, kalau ada orang minta pertolongan, bagi je. Do not hesitate. Kalau saya salah sebut, betul kan? Jangan ragu-ragu. Sebab kalian semua adalah pilihan Allah. Bila Allah meletakkan ada orang berjumpa dengan kita dan meminta pertolongan, Allah pilih kita. Allah pilih kita Kak Amnira. Allah pilih kita. Allah pilih saya hari ni mendengar cerita Kak Amnira. Bukan saya je, ada 102 orang, 101 orang kat dalam ni. Allah salli alaihi wasallam. Ya Allah, macam mana petang ni aku boleh dekat sini, aku boleh terdengar apa aku nak kena buat apa ni? Kita berdoalah pada Allah. Kita berazam. Ada seorang muallaf yang perlu berikan pertolongan ini sebenarnya. Ini Allah izin hari ini ni. Allah izin bagi dengar. Tapi saya nak benda ni Kak Amnira dah cakap, bagi kat saya. Saya memang ada saya punya grup ke mana ke, ataupun keluarga saya ke, sahabat handai saya, pejabat saya ke, ini memang boleh bagi, insyaAllah. Boleh bagi. Mungkin bukanlah setiap bulan, tetapi kita boleh bagi one shot lah untuk bagi dia untuk kebaikan. Lagi-lagi dia mu'allaf lah mudah-mudahan. Sebab dia boleh mu'allaf ni, takut-takut nanti dia akan curiga dengan agama ini bila kita meminta pertolongan. Kita pula diberi ujian oleh Allah dengan apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ada rasa keraguan daripada syaitan. Tapi Kak Amira jangan rasa bersalah, jangan sedih. Ini adalah pembukaan jalan. Dia rasa bersalah. Jangan rasa bersalah. Dia rasa bersalah tu bagus. Tetapi kita kena teruskan buat kebaikan. Macam contoh kita pergi makan kat kedai makan macam saya cakap tadi tu. Ada orang minta pertolongan. Kalau kita tak boleh bagi, kita cakap baik-baik je. Minta maaf, tak boleh bagi. Jangan kita buat andaian. Oh tu tak nak kerja tu. Badan macam sihat. Macam betul, macam tak betul. Banyak korang buat andaian ni. Itu semuanya daripada syaitan. Wal na'udzubillah. Ibn Zalik, berhentilah melakukan perkara itu. Berhentilah melakukan perkara. Tapi tak usah, ada lagi tapi pula. Tapi kan Ustazah, kita boleh percaya ke sedikit-sedikit? Ya Allah, korang tahu tak? Minta maaf saya cakap perkataan korang ni. Ibu-ibu tahu tak? Duit yang keluar tu nanti dapat pada siapa sebenarnya? Pada siapa? Pada kita lah. Bila? Allah bagi. Yelah, duit tu pada kita. Bila kita dah bagi orang lain, duit tu akan kembali pada siapa? Saham akhirat. Allah simpan dekat hari akhirat. Kita semua ni kalau mati nanti, minta maaf, kasar bahasa saya petang ni. Kain kapan kita tu tak ada kocek. Kita tak bawa beg luggage ya. Kita tak ada buat pouch kecil. Tak ada. Tak bawa semua tu. Tapi kita sediakan dahulu ketika kita hidup ini. Kita letakkan pada tempat yang Allah telah berikan jalan untuk kita berkongsi tanpa dia meminta. Jangan sampai dia minta. Tapi kadang-kadang memang kita kena tunggu orang minta. Sebab kita ni manusia biasa. Kadang kita lupa. Bersyukurlah ada orang meminta tolong pada kita. Merugilah bagi mereka yang satu hari tidak ada orang yang meminta pertolongan kepadanya. Wal na'udzubillah min dzalik. Ini adalah nasihat buat hati saya dan kita semua. Mudah-mudahan hati kita akan berlapang dada apabila ada saja orang meminta pertolongan pada kita. Tapi kalau tak ada, cari orang untuk kita tolong semula. InsyaAllah. Cari keluarga, cari sahabat andai, carilah siapa saja untuk kita memberikan pertolongan. Tapi kalau memang tak ada, kita bertenang. Bila ada, kita cubalah memberikan pertolongan itu kerana Allah. Kerana Allah lah yang menggerakkan. Bukan dari segi keuangan. Kadang-kadang bukan keuangan je. Kadang-kadang dia cuma nak minta nasihat. Kadang-kadang dia cuma nak tanya khabar. Macam saya cakap lah, ujian pada saya juga kan. Saya tengok sekali lalu, saya tak jawab. Lepas tu saya buat kerja lain, saya lupa. Itu ujian saya lah. Sebenarnya boleh je terus jawab salam. Kan saya cakap tadi ada seorang mu'alaf, hari-hari bagi salam kat saya. Pukul 5:30 pagi. Hari-hari dia bagi salam. Jadi apa seperti saya buat? Lepas saya selesai persiapan saya pergi kerja sampai pejabat, saya jawab. Waalaikumsalam.
Itu lah. Dia bagi salam, kita jawab salam lah. Sekurang-kurangnya. Dia kadang-kadang ada orang bagi salam, tiba-tiba tengok, 3 bulan aku tak jawab ni kenapa? Oh ni kakak ni yang selalu ni. Asyik minta tolong kat aku, tak naklah jawab salam. Apa dia kan? Sampai saya pun ditegur oleh Allah SWT. Ustazah, saya cuma nak tanya khabar je, bukan nak minta bantuan. Malu tak? Malu saya ni. Rupanya kita sama je Kak Amirah. Ada rasa curiga juga. Jadi kita bertaubatlah hari ini. Kita berubahlah. Kita tak buatlah begitu insya-Allah. Mudah-mudahan Allah redha dengan usaha kita ini. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Gema Nur Iman ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana memberikan jalan perkongsian ilmu berterusan. Ada nak tanya ke last? Okey. Kak Ustazah ada soalan dekat ruang chat. Mana? Yang mana? Apa? Cik, Ustazah soalan ni? macam mana dengan ada orang bila berhutang buat muka 10%, janji bayar bulan depannya, lepas tu sampai sekarang tak ada berita. Apa patut saya buat bila dia minta hutang? Ada satu hadis Nabi SAW. Ketika mana kita memberi hutang, orang yang berhutang dia akan menjadi zalim kalau dia memanjangkan untuk membayarkan. Mutlul ghina, bila dia orang kaya ini, Allah SWT Muhammad, dia berhutang kemudian dia lambat bayar. Mutlul ghina, yang memanjangkan orang kaya ini bila dia berhutang, maka dia akan dimurkai oleh Allah SWT. Bagi orang miskin, apabila dia memanjangkan hutang dan orang kaya yang memberikan hutang itu pula, dia tahu, dia memang cerita pertama, dia memang tak mampu untuk membayar. Ataupun tiba-tiba cerita kedua dia mampu bayar tapi dia buat dek, muka seposen apa semua tu tapi dia tak bayar. Dia ada dua keadaan. Ketika mana mereka yang berhutang ini sama ada dia sengaja tidak membayar ataupun tadi dia memang tak boleh nak bayar. Berterusan hutang itu berada di tangan kita dan kita masih redha dan kita rasa dia memang tak boleh bayar lagi, kita kata tak apalah, nanti dia mampu dia bayarlah, contohlah begitu. Ketika itu Allah akan mengurniakan pahala sedekah sepanjang orang itu tak bayar hutang kepada orang yang memberi hutang. Ini hadis sahih. Ini hadis sahih. Jadi kalau kita memang tahu, kadang-kadang orang pening kan, dia cakap orang ni pinjam tapi dia tak nak bayar. Tapi tetap Allah tetap memberikan kebaikan tu. Tapi apatah lagi kalau kita redha, kita memang mampu. Dia kalau tak bayar pun tak apa sebenarnya. Tapi kalau dia bayar lagi baguslah. Contoh je tu kan. Selagi dia berhutang pada orang yang memberi hutang, orang yang memberi hutang itu akan mendapat pahala sedekah sepanjang dia tak bayar hutang dia. Dia dah bayar hutang, dia dah tak dapat pahala sedekah tu dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekarang ni yang paling banyak dapat pahala sedekah adalah bank. Sebab kita memang ada hutang dengan bank. Dan dia bagi kita masa pula untuk bayar. Dan ada jadual pembayaran. Betul? Rumah, kereta, Masya Allah. Dan Allah berikan kemudahan. Jadi bank ada dapat pahala berterusan. Yang bukan konvensional lah. Yang syariah compliance. Bank banyak pahala. Maksudnya perusahaan, bukan banknya, bukan bangunannya. Orang yang menguruskan bank tu lah. Dia dapat pahala. Tapi dia perlu mengingatkan, dia akan bagi surat. Cekik darah. Cekik darah kenapa? Tak faham. Kalau dia meminta. Tapi orang yang memberi hutang layak untuk meminta, pintalah. Jangan cakap belakang. Oh, pergi jalan boleh tapi tak bayar hutang. Minta je lah. Dia minta pula dia buat dek. Minta lagi. Kan duit kita malu. Dah kenapa malu? Duit kita malu. Siapa suruh malu? Jangan malu, minta lah. Tak boleh pakai mesej, pakai WhatsApp. Mesej, WhatsApp sama. Lepas tu pakai messenger ke, pakai surat layang ke. Tapi taklah surat layang sangat. Bagi surat betul-betul. Saya adalah yang memberi hutang. Tak payah malu. Sebab itu hak kita. Mintalah. Minta baik-baik. Saya pun ada situasi begitu. Saya mintalah. Dan dia berusaha. Saya cakap, bayarlah sikit-sikit pun tak apa. Tapi kalau dapat banyak terus, lagi bagus. Contoh saya cakap macam itu kan. Dan dia walaupun diam, saya akan minta. Saya cakap, ini kena diselesaikan di dunia. Dia tak boleh diselesaikan di hari akhirat. Dia akan menyusahkan kita berdua nanti. Wala'udzubillah min dhalik.
Ya, mudah-mudahan yang bertanya ini akan berlapang dada selagi mana orang yang berhutang itu tidak membayar hutang, tak selesai dia akan mendapat pahala ganjaran sedekah berterusan. Ya, kena berterus terang lah, cakap lah elok-elok, jangan cakap kasar-kasar. Cakap baik-baik, doakan dia mudah-mudahan dia dipermudahkan urusan, kemudian untuk membayar hutang. Cakap baik-baik, cakap je. Cakap baik-baik. Jangan, kau ni kenapa? Kau jangan macam tu. Kau pergi jalan boleh je lah, rezeki jalan. Dia balik kampung je tengok mak dia. Jalanlah, takkan tak balik kampung kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh wasallam. Itu saja untuk petang ni. Terima kasih semua. Saya doa saja dia bayar. Jangan doa, minta dulu, jangan doa. Doa memang dengan Allah SWT, tapi minta dengan dia. Yang ni boleh minta. Yang ni boleh minta sebab hutang. Hutang wajib diminta dan wajib dibayar. InsyaAllah. Itu saja. Saya serahkan kembali pada admin Gemah Nur Iman hari ini, Kak Nurini. Silakan. Alhamdulillah syukur pada Allah. Kuliah asar kita berjalan lancar. Terima kasih Ustazah atas kesudian menjadi pengajar kami pada petang Masya ini. Allah. Sesungguhnya Ustazah adalah pilihan Allah untuk kami. Allah, kita dan semua pilihan Allah hingga hari ini. Dah Alhamdulillah. tertulis hari ini memang Ustazah mengajar kami. Macam itulah insyaAllah. Alhamdulillah. Kita tangguh pengajian kita petang ni Ustazah. Saya mohon izin Ustazah untuk saya buat sedikit bahan kuliah Silakan. pada malam ni. Silakan. Okey, pada pukul 8 malam kita ada kuliah maghrib bersama Al-Fadhil Ustaz Abdullah bin Tuda dengan Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Pada pukul 9 malam bersama Al-Fadhilah Ustazah Humaira binti Mak Saleh Tahsin Al-Quran. Pada pukul 9.15 malam kita ada kuliah Isyak bersama Al-Fadhilah Ustazah Afzan binti Abdul Manaf dengan Fardu Ain. Itu saja kuliah-kuliah kita hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih pada Ustazah kerana kerja-kerja balik. Terima kasih pada Tak bekerja, naik kereta je, tak kerja. Dia naik kereta je. Terima kasih pada semua jemaah. Saya mewakili Gemah Nur Iman memohon ampun dan maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita petang ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kami sendiri. Bagi mengakhiri majlis, mohon Ustazah membacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pesanan. Sekiranya dengan dugaan dan cabaran yang pelbagai dalam menjadikan kita ini menjadi lebih baik, maka daripada sebelumnya itu lebih baik dengan dugaan yang didatangkan oleh Allah sekarang. Mengapa kita perlu mengeluh dan bersedih? Allah pasti akan ganjarkan kelebihan yang lebih baik. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa hajatana wa taubatana wa a'malana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa ta'amulana wa qira'atana wa tajammu'ana wa tilawatana وتحفظنا برحمتك يا ارحم الراحمين انك السميع الدعاء. اللهم اجعلنا هذا الجمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا ما يتبعونا شكيا ولا مطرودا ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمحسننا لمقصرنا لعاملنا لوجهك الكريم يا ارحم الراحمين. ارحمنا يا الله. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap bicara. Mudah-mudahan Allah akan menerima segala perjuangan kita ini. Kita berserah kepada Allah, meminta kepada Allah dan juga kita berharap kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.